أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم إلى أهل بيته وذرياته وأزواجه وأصحابه والتابعين، ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمعلمين والمعلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana izin limpah dan kurnianya Allah berikan kita untuk hadir semula mengimarahkan rumahnya yang suci ini. Tak lain tak bukan Masjid Surau, tempat kita beribadah. Kemudian Allah muliakan lagi dengan mengizinkan kita berada di dalam taman ilmu, atau sedap jika disebut dengan nama taman-taman syurga Allah di muka bumi. Perkembangan ekonomi nampaknya semakin baik, insya-Allah, tabarakallah. Saya dari Kuala Pilah. Tadi jam boleh tahan juga dari sempadan Kuala Pilah masuk ke Seremban, memberikan satu isyarat bahawa manusia, khususnya di Malaysia, semenanjung ini, di Negeri Sembilan, di Selangor Darul Ihsan, sedang pulih dari segala kemudaratan, insya-Allah tabarakallah. Dalam kegawatan menangani COVID-19, lebih dahsyat lagi menangani krisis akidah, krisis syariah dan krisis akhlak yang berlaku. Saya pilih satu tajuk pada malam ini, mendepani COVID-19 ataupun mendepani endemik COVID-19 menurut kacamata Islam ataupun from the
Islamic perspective. Hadirin hadirat, ayah ibu, ayah rahimakumullah. Terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Tuan Haji Sudin, Tuan Pengerusi Surau Jumaat kita, ahli-ahli jawatan kuasa yang bahagia, Datuk Datin, Tuan Puan, ayah ibu rahimakumullah, yang sudi untuk menjemput kita pada malam ini berkongsi sesuatu yang Islam melalui Allah, Al-Quran, Rasulnya, hadis membicarakan tentang Quran dan sebagainya untuk kita ambil panduan. Untuk itu saya nak fokus kepada suratul Baqarah ayat yang ke-286, juzuk yang ketiga, ayat yang terakhir sekali. Bahkan ayat tersebut ya kita jadikan sebagai wirid sebenarnya. Ya, jadikan sebagai wirid. Elok-eloknya hadirin rahimakumullah, ayat tersebut kita baca selalu. Mari kita baca serentak beramai-ramai ya. Okey. Kita baca serentak beramai-ramai ya. 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah Ta'ala sebut la yukallifullah, tidak dah dia yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan satu bebanan, tanggungjawab, tugas, ujian apa sahaja yang pada kita itu sesuatu benda yang sebenarnya kalau ditanya suka tak, kita akan jawab tak suka. Suka dah demam, tak suka demam. Suka tak sakit, tak suka sakit. Suka tak mudarat, tak suka mudarat. Suka tak COVID-19, tak suka. Dia tak suka. Tapi Allah bagi tahu dia tidak akan pernah memberikan satu benda, bebanan yang kita tak suka kepada sesuatu nyawa, makhluk, nafs yang bernafas, khusus merujuk kepada manusia, illa wus'aha, kecuali Allah Ta'ala tahu makhluk tersebut mampu. Ya, kalau kita lihat dalam versi bahasa Inggeris, lebih mungkin jika kita tahu tentang bahasa itu, dia lebih dekat ya. Allah does not charge a soul except with that within its capacity. Kapasiti yang kita ada itulah sebenarnya Allah Ta'ala Maha tahu, lalu Allah uji kita. Allah uji kita. Jadi jangan kita kata ya Allah apa? Boleh ada doa Allah ajar selepas itu. Lalu Allah kata laha ma kasabat, bagi orang itu apa yang dia usahakan, iaitu pahala kebajikan, ya, keredaan Allah atas apa yang dia telah buat dalam melalui ujian-ujian tersebut. Wa 'alaiha maktasabat, ke atasnya dosa. Dah uji, Allah uji kita dapat dosa pula. Ya, dosa. Kenapa?
Kerana manusia itu tidak bersyukur within its capacity untuk menghadapi ujian tersebut, sedangkan kita diberi segala-galanya. Lalu Allah Ta'ala sebut, it will have the consequence of what goods it has gained. Kan kita dapat benda tu, Masya Allah, Tabarakallah. And it will bear the consequence of what evil he has earned. Dalam masa yang sama kita tahu kita akan diganggu oleh satu makhluk yang telah bersumpah bahawa dia tidak akan pernah senang kecuali kesenangannya nak menyesatkan anak-anak Adam. Dan Allah pun bagi tahu, kau tidak akan boleh melakukannya, ya, kepada hamba-hambaku yang ikhlas. Kau nak buat itu kerja kau, tapi aku menjamin daripada Adam ini bahawa anak-anaknya yang ikhlas tidak akan terkena tipu daya engkau. Mengelakkan tipu daya syaitan dalam menghadapi, sekarang ni orang sebut macam-macam, ada long covid symptom dan sebagainya. Saya bukan doktor alopati pada pengamalannya, tapi saya terlibat dalam perawatan dan pengubatan mengikut perspektif Islam. Tak apa, Allah ajar kita doa. Jadi jangan tinggal 3 doa ini. Doa yang pertama, Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah engkau sakiti kami, jangan engkau denda kami, do not punish us, please, oh Allah, ya. In nasina aw akhtana, itu doa yang pertama. Our Lord, do not impose blame upon us if we have forgotten or erred. Terlupa, ya Allah, terbuat salah, ya Allah, tak ingat, ya Allah, tolonglah, ya Allah. Bolehkah doa macam ni? Boleh. Kenapa? Allah yang ajar doa ini. Doa boleh macam-macam kan, tapi doa yang terbaik ialah doa yang diajarkan Allah kepada kita untuk kita berdoa. Dengan doa itulah berdoanya para anbiya, mursalin, awliya, salihin, syuhada, muttaqin. Kedua, Rabbana, Tuhan kami, oh our Lord, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Our Lord, and lay not upon us a burden like what which you laid upon those before us. Tengok orang sebelum-sebelumnya kena penyakit macam-macam, tak mampu mereka hadapi, ya Allah. Jadi kami ni kalau bagi apa pun, jadikan kami mampu hadapi, ya Allah. Tu sebaliknya, dalam bahasa Arab disebut mafhum mukhalafah, in the other meaning, maksud di sebaliknya. Itu, ya. Hadirin rahimakumullah, doa yang ketiga, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Our Lord, and burden us not with that which we have no ability to bear. Ya Allah, tolonglah, jangan beban kepada kami ma la taqata lana bih, benda yang kami tak mampu nak tanggung, ya Allah, kami tak mampu. Maka kami mohon pada Engkau, ya Allah, seperti itu jangan dibebankan kami. Pun begitu, kadang-kadang kita ni bercakap dulu, tak hadapi lagi, ya. Macam setengah orang tak mau langsung nak guna akal dia, tak mau langsung nak guna akal dia. Allah bagi akal, tak mau guna langsung, ya, mengikut aja. Guru saya bila saya minta dia beristikharah, dia akan tanya, dah berfikir belum? Belum, fikir dulu, kata dia. Apa tak boleh terus istikharah? Syekh, boleh tak? Boleh. Dia kata boleh. Boleh. Apa guna akalmu? Ya. Istikharah ni minta yang baik, lalu ditunjuk sesuatu, kita buat. Kita tak suka pula lepas tu, kita kata apa ini istikharah? Ramai manusia jumpa yang jumpa dengan kita, ya, mengenengahkan masalah yang sama. Saya kata dah istikharah, ikut. Sebab Tuhan bagi tahu, asa, ya, kamu rasa mungkin benda tu kamu tak suka, tapi baik untuk kamu.
Ada yang kamu suka tapi tak baik untuk kamu. Lalu Allah ajar penutup doa. Ni yang best penutup doa. Ya. Doa yang ketiga dah tadi, yang keempat, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Itu doa keempat sebenarnya. Wa'fu 'anna, ya Allah maafkan kami. Waghfir lana, dan ya Allah ampunkan bagi kami. Warhamna, dan ya Allah sayangilah kami ya Allah. And pardon us and forgive us and have mercy upon us. Tu saya ulang 3 kali tadi. Salah boleh Ustaz ayat Quran ulang-ulang banyak kali. Ulanglah 100 kali pun tak ada masalah. Ya, satu emphatic sentence, just to emphasize something. Kita nak bagi satu penekanan, ya Allah tolonglah. Yang kita minta ni dengan Allah, bukan kita minta dengan makhluk. Pelik sungguh apabila makhluk mengada-ngada merayu berlebih-lebih dengan makhluk, sedangkan dia empunya Tuhan kepada makhluk itu. Hadirin rahimakumullah, doa yang terakhir yang kelima. Fansurna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. You are our protector. So please, oh Allah, give us victory over the disbelieving people. Ini dia. Ini mendepani pandemik ini kena lalu. Kalau tak lalu, ya, tapi lalu ni bahasa ni hati-hati, jangan kita cakap dengan saudara kita di Sabah, Bajau terutamanya. Dia makna lain. Sana kalau kita nak lalu itu kita kena sebut tumpang limpas bahasa dia. Sebut lalu memang kena penampau. Bahasa dia maksud lain. Tak payahlah cerita maksud dia. Nanti kat luar boleh tanya. Jadi kita kena lalu, kita dah jumpa, ya. Kerana itu saya nak menyeru malam ini. Bila masjid dah dibuka, surau dah dibuka, ya. Kita dah berikhtiar dengan segala benda. Kenapa membiarkan masjid surau sepi? Ya. Waktu tak buka, selalu pengerusi, jawatan kuasa, pegawai surau, imam, bilal siap, ya, dapat mesej macam-macam. Dan Jumaat marah. Marah kerana apa? Dia tak boleh hadir. Kenapa? Kenapa asyik imam? Kenapa asyik pengerusi? Kenapa asyik jawatan kuasa aja? Bila dibuka, dia tak hadir. Kalau hadir, tidur ketika khutbah. Saya semenjak dibuka Masjid Surau dalam PPN ini, ya, alhamdulillah tabarakallah, Allah bagi izin tak pernah miss lagi Jumaat kerana bertugas di rata-rata masjid. Lalu saya tegur benda-benda ni untuk diri saya sendiri, sebenarnya selebihnya kepada ayah ibu, adik kakak, tuan puan, ya, khususnya lelaki yang mukallaf yang hadir Jumaat. Tidur. Lebih baik kedudukan dia yang tidur itu dihadiri oleh orang yang betul-betul nak Jumaat. Ini. Jadi kesimpulan pertama, hadapi pandemik ini dengan akidah yang kukuh. Jangan ada syak wasangka lagi. Saya daripada PKP 1.0 tak berhenti buat kerja dakwah sampai sekarang. Orang tanya tak takut ke Ustaz? Saya tanya balik, takut kepada siapa? Penyakit. Penyakit itu makhluk Allah. Saya takut kepada Sang Pencipta segala, dengan izinnya jika nak berlaku. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Itu yang saya amat takut. Selebihnya dia urus. Tapi kita tak ada ikhtiar. Walakum ma kasabtum. Allah Ta'ala sebut kita mesti ada ikhtiar. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita bukan golongan yang berakidah dengan akidah Jabariyah. Semuanya memaksakan sesuatu berlaku kepada Tuhan. Ini Tuhan nak ni, ini Tuhan nak. Buat macam mana Tuhan nak? Hujungnya dia akan kata Tuhan zalim dengan kita. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih.
kita tak jalan. Ya. Tuan-puan, ada setengah tempat kita pergi, kita SOP, tangan letak di dada. Dia hulur tangan, apa ustaz, tak boleh salam ke ustaz, takut ke? Tak, saya kata saya tak takut. Nak salam juga dengan ustaz. Ini siaran langsung, bahaya sikit. Salam. Ustaz nak peluk, salam cukup lah. Nak peluk ustaz, peluk. Saya lama tak cium dahi ustaz. Cium. Ya, kita bimbang. Saya tak pernah takut kerana akidah itu awal-awal lagi saya telah tanamkan. Ya. Saya ajak semua dengan akidah itulah kita jalankan. So pegang yang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, syariat. Apa kaitan akidah dengan syariat? Dah yakin betul adalah jalan dia. Ustaz, sembang kari apa ustaz? No. Sembang mesti ada fact, data. Mesti figure, mesti complete, sempurna. Ya. Saya kata yang kedua tentang syariat, saya tak pernah tinggal 3 benda yang diperintah oleh Quran, khusus Quran sebut dan Rasul pun sebut. Saya kata jemaah kakak manalah saya pergi merata-rata, tuan-puan. Saya pusing Malaysia kerana apa? Itu memang urusan saya menguruskan jihad, ilmu dan ekonomi. Ada hampir 300 usahawan yang bernaung dan sentiasa tunggu kita punya panduan. Ya, sebab kita kata hadapi, mesti, jangan mengaku kalah, ini ujian Allah, teruskan. Ada yang lemah semangat, kita pergi jumpa dia. Ya, cukup dengan kebenaran, dengan SOP kita jaga semua. Maka dalam keadaan itu, dalam syariatnya, Nabi ajar cara mendepani. Lepas ini dia jadi endemik. Ada orang yang dah sembuh, dia jadi long covid pula. Ya. Saya banyak benda nak share. Masa saya tak pandai urus, saya minta ampun, maaf ya. 3 benda. Pertama, rujuk Suratul Nahl ayat 68 dan 69. Ada orang beli plate kereta 68 69. Cuba tanya dia, kenapa 68 69? Patut dia ada jawapan, bukan nombor ekor. Ya, ayat 68, ayat 69 Suratul Nahl. Surah yang ke 16, juzuk yang ke 15. Ya, selepas Suratul Nahl adalah Suratul Isra. Cerita apa? Tentang lebah. Saya nak potong ayat sebab Isyak 9 lagi. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Terbit daripada perut sang lebah itu minuman yang pelbagai warna. Fihi shifaa'un linnas. Di dalamnya ada obat untuk manusia. Kita tunggu sekejap untuk bagi laluan azan, insya-Allah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa syarafa wal darajata al-'aliyata wa ba'athna innaka la tukhlif. Hadirin rahimakumullah, amalan yang mungkin kita lupa, satu amalan yang sangat-sangat dituntut selepas kita menjawab azan pada kalimah yang terakhir la ilaha illallah, ialah kita bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sunnah paling kuat ya. Tapi mungkin kita elok kita peringat ya. Quran sebut fadzakir bismillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir, maka berilah peringatan, inna fa'atiz zikra, jika peringatan itu ada manfaat, insya-Allah. Baik, kita teruskan. Saya ada 10 minit lagi seperti yang diperuntukkan di sini, insya-Allah. Jadi syariat bagi tahu dalam madu ada obat. Madu itu minuman, ustaz. Betul.
Undang-undang Malaysia kata madu minuman. Ada orang KKM dalam ni, ya, madu minuman, betul. Tak nafi pun, Quran pun sebut. Ya. Fihi yakhruju min butuniha syarabun, a drink, kata Allah Subhanahu wa taala, with various colors, mukhtalifun alwanu, warna yang macam-macam. Tapi Allah tak berhenti kat situ. Fihi, kata Allah, dalamnya minuman itu syifa'ul linnas, ada obat. Allah Ta'ala sebut jelas-jelas syifa, ya, penyembuh, heal for humankind, manusia lagi Allah Ta'ala sebut situ, bukan binatang, bukan beruang, ya. Selalu madu sinonim dengan gambar beruang, bukan? Tak, untuk manusia. Kenapa tidak dibuat kajian mendalam? Maka telah dibuat, ya. Saintis sama ada Islam maupun tidak buat kajian. Saya minta maaf kadang banyak sebut saya tu takut sebenarnya, astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih, tapi menghilangkan keraguan mungkin yang bertanya, ustaz ni dia tahu mana? Saya belajar ilmu nutrisi khusus untuk mendapatkan wellness certification, ya, untuk jadi wellness consultant dengan RPA, dan akreditasi dia daripada United Kingdom. Unik lagi, pensyarah-pensyarah saya sehingga hari ini tak ada lagi yang Islam, ya. Guru utama kami, prinsipal dia ialah Profesor Dr. Andrea Chin, dan dia sebut dengan jelas tentang kehebatan makanan-makanan yang disebut dalam Quran dan hadis. Jelas sungguh, dahsyat, hebat, ya? Dan kita temui secara bukti ma'mal, ya, bukti ma'mal, antaranya ma'mal Unipack di UKM. Unipack ini ma'mal yang diiktiraf di peringkat antarabangsa dalam madu kaya dengan sejenis enzim yang namanya diastase. Kaji, buka. Sebab tu Quran kata fihi syifa'ul linnas. Madu, kalau manusia buat madu tu, madu lebah, jangan duduk berkepala tepi ke tempat lain, madu lebah. Okey. Kalau dibuat, dia tak ada diastase, ya. Dia ada invertase, ya. Dan dia tak ada gula sukrosa. Kalau ada gula sukrosa tu adalah yang tak kena, ya. Dia mesti kaya dengan glukosa dan juga fraktosa. Sebab tu orang kencing manis tak ada masalah makan madu. Takut makan madu sebab itu madu buatan, madu sintetik. Jangan bimbang. Dan lagi dahsyatnya, total polyphenols dia dalam madu. Jika tempat itu penyakit banyak ataupun meningkat wabak, dahsyatnya Allah Ta'ala cipta makhluk nama lebah ini, dia akan menghasilkan madu yang sungguh tinggi antioksidan dia. Itu satu. Dua, Quran pun sebut, jangan tinggal daripada sebutan suratu An-Nur ayat 35, muka surat 354, ya. Syajaratum mubarakah, pokok yang diberkati, durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah la syarqiyatin wala gharbiyah, muka surat 354 ayat 35, surah An-Nur. Jangan tinggal, ya, daripada pohon yang diberkati. Kalaulah pohon itu diberkati, daripada pucuk sampai ke akar diberkati, dan minyak dihasilkan daripada pohon itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu dia. Dan minyak itu dalam hadis Nabi sebut
Nabi kata kulu zaita, kamu makanlah minyaknya. Dan Nabi suruh waddahinu. Bahasa waddahinu itu sampai peringkat saya sebut kepada sahabat-sahabat yang tanya, Ustaz ada ikhtiar lain? Ada banyak. Saya kata Quran sebut. Ya, sanitize tubuh kita, lomor, disuruh lomor tangan ini dan tubuh. Waddahinu bihi, berlumurlah kamu dengannya, fa innahu min syajaratin mubarakah. 2, 3. Masa ada berapa minit ni? 3. Jangan tinggal yang Nabi pesan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin at-tahirah. Nabi pegang satu bijirin kecil. Nabi kata inna hadhil habbata saudaa shifaa'un min kulli da'in illa minas sam. Saya rasa lucu dan saya ketawa kecil bila orang salah tafsirkan kalimah kul kat situ. Tentang bid'ah dia pukul rata, kullu bid'ah dia pukul rata. Mai tang hadis ni, hadis sahih ni. Oh, dia kata kul tu kena syarah lagi. Yang tu kau tak nak syarah, yang ni kau nak syarah. Satu jenayah dalam dunia akademik. Jangan tidak adil dengan ilmu. Kerana nafsu, kita nak sesuatu, kita buang sesuatu. Esok Allah tanya jawab. Nabi pegang satu bijirin hitam. Nabi kata Aisyah, sesungguh-sungguhnya ini adalah bijirin hitam yang di dalamnya ada segala ubat tertentu. Saya syarah sikit je. Tertentu. Kecuali daripada namanya As-Sam. Qultu wa mas-Sam ya Rasulullah. Sam itu apa dia? As-Sam itu apa dia ya Rasulullah? Ya. Maka Nabi kata qal al-maut, kematian. Itu habis, itu cerita habis, itu takdir yang Allah Taala mati. Allah Taala kata mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, mati. Tapi ada ikhtiar. Mesti lalu dulu ikhtiar dia. Ya, Jibril pun mati besok. Israfil yang meniup sangkakala pun mati. Israel yang kerja dia ambil nyawa pun mati. Tapi jangan bunuh diri itu. Okey? Baik. 3 ni jangan tinggal. Banyak lagi. Cukuplah mendepani. Ni Islam tunjuk jalan. Okey? Jadi jangan tinggal. Jangan tinggal. Hatta sahabat kami Tabib Iqbal pesan berkali-kali, dia kata ya, mengelakkan daripada kesan selepas vaksin, ambil madu dan letakkan di tempat suntikan. Letak, habis suntik ambil madu letak di situ. Ya, kerana syifa'ul linnas. Dia penyembuh kepada manusia. Jadi kalau nak disusud, jangan tinggal 1 hingga 2 sudu lah cantik. 2 sudu zaitun yang original, yang autentik, yang organik, yang natural. Pagi jangan tinggal, malam jangan tinggal. Ni malam sebelum tidur makan. Siapa yang puasa besok Isnin, ambil sahur, ambil berbuka. Itu dalam American Heart Association ada manfaat lain pula, baik untuk jantung. Yang kedua, jangan tinggal madu. 1 sudu besar, sekali cukup 1 hari, atau 1 sudu kecil 2 kali sehari. Cantik jika kita bancuh dulu dengan air. Ya. Setengah orang dia kata, Ustaz, saya nak ambil manfaat enzim daripada jari jemari, ya, dan juga daripada madu. Basuh tangan bagi elok, lap kering, colek macam tu je, kulum di lidah. Ya. Bawah lidah tu lagi bagus. 3, jangan tinggal habbatus sauda. Kalau tuan-puan baca jurnal, habbatus sauda ni yang bagi manfaat kesihatan mesti 30 mg per mililiter thymoquinone. Itu bahan dalam habbatus sauda, nama dia thymoquinone. Jadi carilah yang ada manfaat tu. Kalau sekali spray 20.09 mg per mililiter, ambil 2 kali spray dah dapat manfaat kesihatan 40.18. Siapa cerita ni Ustaz? Wallahi Rasul yang cerita. Last but not least, the last one. Yang ketiga. Dah tadi akidah, dah syariah. Yang ketiga apa?
akhlak kita. Apa dia akhlak kita? Doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak seorang hamba dengan Tuhannya yang Maha Agung. Tak pernah sombong dengan Tuhan. Doa manja. Ya Allah tolonglah. Ya Allah ampunkan aku. Ya Allah aku tak tahu. Ya Allah aku lemah. Mengadu dengan Allah. Ya Allah ini penyakit. Orang kata biological weapon atau sebagainya. Itu saya tak tahu ya Allah. Tapi yang saya tahu ialah saya tidak akan pernah berhenti berdoa denganmu ya Allah. Yang itu. Jadi ringkas malam ini tazkirah. Mudah-mudahan ada manfaat ya. Dekat mana jumpa ambil dan beramal. Tapi mesti tanya 3 soalan. Autentik dah? Ada, betul autentik. Ya. Natural and organic? Ya, natural and organic. Ada certificate of analysis, ada sijil perakuan analisa makmal ada. Terpulang pada tuan-puan. Janji besok jika kita jumpa Rasulullah, ya Rasulullah ketika menghadapi pandemik, aku umatmu ya Rasulullah beramal dengan sunnah yang telah engkau tunjukkan kepada kami. Bukan kita mencari lain daripada jalan yang manusia mereka-reka, na'udzubillahi min dzalik. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah, cacat, celah, tidak sempurna, kurang sana sini itu kelemahan dan kekurangan saya. Ampun, maaf, 10 jari saya susun. Saya mohon daripada semua yang hadir, khususnya buat Tuan Haji Yesudin, pengerusi kita, dan semua ayah ibu sekalian. Ada rezeki insya-Allah kita jumpa lagi. Saya doa seluruh ahli jamaah Qaryah Saujana Impian, Allah pelihara selalu dan Allah turunkan rahmat melimpah ruah. Jadikanlah surau kita ini, surau Jumaat ini, tempat memperkukuhkan ukhuwah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.